Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang. Kita berjumpa kembali. Okey. Ini rasanya video yang last untuk hari ini. Okey, insya-Allah sebelum ni saya terangkan berkenaan dengan apa ni array sebagai parameter bagi sesuatu method. Okey, di mana? Di sini. Berkenaan dengan display mark. Okey, sekali lagi saya terangkan berkenaan dengan array sebagai parameter bagi method display marks. Okey, sebelum ni memang kita ada buat satu initialization process. Kita memberi nilai awal pada marks. Kemudian kita panggil nilai method display mark dengan menghantar satu parameter yang berjenis array double. Okey, yang berjenis array yang mengandungi nilai double. Okay, so bila kita panggil display marks, kita tahu display mark juga akan mengandungi satu parameter yang berjenis array bagi berjenis double. Okay. So bila saya akan sambung dari sini. Okay, apabila sistem memanggil display marks. Okay, display marks. Contoh tadi ada r.displayMarks marks tadi yang kita panggil tadi di mana? Di sini. Kemudian apabila kita menulis display marks, so sistem akan panggil atau mencari method display marks. So di sini akan berlaku proses penghantaran data. So di sini marksnya kita tahu adalah array yang berjenis double. So pastilah kita akan melihat method display mark apa yang dilakukan di sini. So contoh sekarang ni apabila sistem memanggil method display mark, so nilai marks akan diberikan kepada marks. Nilai marks akan diberikan kepada marks. So nilai marks di sini akan diberikan kepada marks. Saya ulang sekali lagi, nilai marks akan diberikan kepada marks. Nilai marks akan diberikan kepada marks. Ini yang sepatutnya kita patut bayangkan, nilai marks. So dalam test method by value dahulu yang saya ceritakan, kita yang ni tidak ada masalah. Bila kita pass nilai, sebab index ni adalah primitive data type, yang punya integer, double dan sebagainya. Dia adalah primitive data type. Dia bukan merupakan array. So kita akan pass nilai. Kita akan pass nilai 4 kepada I, tak ada masalah. Tetapi yang saya nak tekankan kat sini adalah di mana marks ni adalah object reference variable. Markah pun adalah object reference variable. So yang dimasukkan dengan nilai marks diberikan kepada markah di sini. Maksudnya nilai di sini adalah bukan nilai primitive data type. Nilainya adalah reference, rujukan bagi marks. Contoh di sini saya sebut sekali, rujukan. Nilai rujukan bagi marks diberikan kepada markah. Saya kecilkan lagi. Nilai maksudnya memenangkan marks dan markah ni adalah object reference variable. Memenangkan marks dan markah ni adalah object reference variable. Maksudnya adalah nilai rujukan bagi marks akan diberikan kepada markah. So kalau dalam kata yang lain yang senang kita nak baca adalah markah akan merujuk ke mana marks merujuk. Markah akan merujuk
ke mana marks merujuk. So marks merujuk di sini, markah pun akan merujuk di sini. Okey, itu maksudnya. Okey, so apa yang terjadi dalam display marks ni? So kita boleh lihat di mana? So display marks. So markah, sebab markah ni adalah object reference variable ataupun array yang hanya boleh digunakan dalam metod ini saja. Okey, yang hanya boleh digunakan dalam metod ini saja. So bila kita nak display data, so kita gunakan markah. Markah, so I akan increase di 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi dalam kes ni body loops, okay, dalam segmen ni I yang akan dicetak sehingga I3. So dia akan cetak markah I kosong, markah I adalah kosong, markah kosong, I adalah 1, markah 1. So dia akan dia akan cetaklah markah kosong cetak 10.5, markah 1 20.5, markah 2 30.5. Okay, itu yang dimaksudkan dengan array sebagai parameter. Okey. Kemudian saya create satu lagi setelah selesai sistem execute, okay, melaksanakan semua statement di dalam display mark, so dia akan kembali semula di line ini. Okay, sebab setelah display mark, so dia akan sambung di sini. Okay, so bila maksudnya, okay, display mark di sini. Okay, so dia akan cetak seperti berikutlah. Okay, display mark. So dia ada tag display mark 10.5 untuk array indeks kosong 20.5, 30.5. So setelah tu dia akan display finish primitive from method display mark. So ia kembali semula ke main method. So kita tengok apa yang seterusnya yang akan berlaku. String name adalah new string 3. So seperti biasalah, satu array akan di-create. Kemudian apa yang terjadi? Ali akan disimpan pada nim 0, Abu disimpan pada nim 1, Alan disimpan pada nim 2. So dia akan jadi nim 0 mempunyai Ali data, nim 1 mempunyai Abu, dan nim 2 mempunyai Alan. Okey, selesai. Kemudian untuk proses display data, kita nak display data, ini senang saja. So I pun seperti yang pada display marks punya method, so dia akan display I kosong, okay, nim kosong, dia akan display. Contohnya adalah ni, display data in array name, display data in array. Yang ini display data in array name, so ini dia akan hasilkan. So nim, bila I kosong, nim akan display nim kosong, iaitu Ali. Kemudian contohnya gimana? Okay, nim 0 Ali, nim 1 Abu, dan nim 2 Alan. Okay, sama seperti di sini. Okay, nim 0 Ali, nim Abu, nim 2, nim 1 Abu, dan nim indeks 1 Ali, nim indeks 0 Ali, nim indeks 1 adalah Abu, nim indeks 2 adalah Alan, seperti yang you tengok di sini. Okay. Kemudian setelah display data yang menghasilkan output ini, so satu lagi adalah kita nak display kita nak implement satu lagi statement, iaitu string new name sama dengan new string 3. Di mana dia? Okey, string new name new string, so satu array akan di-create. Okay, satu array akan di-create. So new name akan merujuk kepada satu objek yang mengandung array yang berjenis string. Okay, string. Kemudian apa yang terjadi di sini adalah
Satu lagi adalah method instruction, statement yang seterusnya adalah yang ini. Yang ini apa maksudnya? Kita akan panggil satu array. Yang ini kita akan sambung. Video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang.